Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini kita akan berkongsi beberapa sesi soal jawab yang sering timbul di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Di antara soal jawab ataupun persoalan-persoalan yang mungkin boleh dirungkaikan dengan beberapa jawapan yang kita kongsikan sebentar lagi, antaranya ialah soalan pertama, bolehkah seseorang itu berniat puasa selama sebulan kerana takut terlupa? Pada hari pertama, boleh berniat puasa sebulan. Boleh juga berniat puasa pada setiap malam untuk menguatkan azam untuk menempuh cabaran berpuasa. Ya, makanya boleh bagi seseorang itu berniat untuk puasa satu bulan. Soalan yang kedua, adakah boleh tidak bersahur disebabkan malas untuk bangun bersahur? Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang membezakan puasa kita dengan puasa bangsa Yahudi ialah makan sahur. Seelok-eloknya bangunlah untuk bersahur kerana pada sahur itu ada berkat. Yang paling penting yang membezakan puasa seorang Yahudi dengan puasa orang mukmin itu ialah bersahur. Jadi jangan lepaskan peluang pada Ramadan Al-Mubarak untuk kita sama-sama mengimarahkan waktu bersahur. Baik, soalan yang seterusnya, adakah sah puasa sekiranya memberus gigi selepas azan subuh berkumandang untuk menunaikan solat subuh di dalam bulan puasa? Baik, jawapannya sah. Sah puasa memberus gigi selepas azan subuh berkumandang. Namun perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa. Hukumnya sunat. Dia menggosok gigi sebelum gelincir matahari, dan hukumnya makruh selepas gelincir matahari. Yakni maksudnya selepas masuk waktu zuhur, jika seorang itu bersugi ataupun memburus giginya, hukumnya adalah makruh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Soalan seterusnya, adakah terbatal puasa jika bermimpi jima dan keluar air mani? Maka jawapannya bermimpi jima dan keluar air mani dalam berpuasa tidak membatalkan puasa, kerana bermimpi adalah bukan perkara yang disengajakan. Baik, soalan yang seterusnya, benarkah berdosa wanita yang tidak berpuasa kerana haid makan di waktu siang kerana tidak menghormati bulan puasa? Jawapannya tidak berdosa dan boleh makan pada waktu siang selagi wanita tersebut tidak makan di khalayak ramai. Kerana jika ia makan di khalayak ramai, maka ianya seolah-olah tidak menghormati bulan yang mulia ini. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk soalan seterusnya, apakah hukumnya seorang suami menjima isterinya pada siang hari dalam bulan Ramadan, dan apa pula hukumannya? Baik, hukum bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan hukumnya haram dan dikenakan kafarah. Dikenakan kafarah. Kafarah hanya dikenakan kepada lelaki sahaja. Seperti berikut ya. Antaranya, pertama, memerdekakan seorang hamba. Keduanya, berpuasa 2 bulan berturut-turut jika sudah mencuba beberapa kali namun tidak juga mampu dari segi syarak. Maka pilihan yang ketiga ialah memberi 60 orang miskin makan setiap seorang 1 cupak makan asasi. Baik, apakah hukum cabut gigi berbekam dan semasa berpuasa? Hukumnya makruh. Berbekam dan cabut gigi tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya di surga itu nanti ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang akan masuk di sana orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat, dan tidak akan masuk selain daripada mereka. Dikatakan, di mana orang yang berpuasa? Kemudian mereka pun masuk dan tidak masuk selain mereka.
Apabila mereka telah masuk, maka ditutup pintu dan tidak ada yang masuk selain mereka. Begitulah tuan-tuan dan muslimin muslimat, betapa istimewanya orang-orang yang berpuasa ini, sehingga akan ada satu pintu khas untuk mereka masuk di akhirat, di syurga nanti insya-Allah. Baik, hadis yang lain berkaitan puasa ini ialah makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan, kerana dia tidak azan kecuali setelah terbit fajar. Maksudnya, kita di malam hari boleh makan dan boleh minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang hari, sehinggalah azan itu dikumandangkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, satu hadis lagi berkaitan tentang puasa ini ialah dari Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosa apa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang banyak. Sebuah hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan apabila kalian tidak mampu, maka janganlah kalian terlewatkan dari 7 hari yang terakhir. Baiklah, semoga bermanfaat untuk kita berpuasa dengan lebih semangat, dengan lebih komitmen. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.